Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini merupakan video tugasan kami dalam kursus kelestarian alam sekitar. Tajuk tugasan kami ialah fenomena kejadian tanah runtuh di Sabah. Sebelum itu, kami ada 4 orang ahli dalam kumpulan. Ahli yang pertama bernama Muhammad Nazrul Ikram, ahli kedua bernama Muhammad Hafizi Adam bin Sahido, ahli ketiga bernama Muhammad Yasir bin Azman, dan ahli yang terakhir bernama Saidati Atika bin Selamat. Pengenalan konsep tanah runtuh. Apakah yang dimaksudkan dengan tanah runtuh? Tanah runtuh merupakan proses dalam gerakan jisim yang merujuk kepada pergerakan bahan atau regolit dari atas ke bawah cerun akibat tarikan graviti secara besar-besaran. Tanah runtuh juga dikenali sebagai fenomena geobencana yang berlaku secara semula jadi atau akibat tindakan manusia. Tanah runtuh juga boleh dikatakan sebagai satu proses pergerakan batuan dari kawasan yang tinggi ke kawasan yang rendah. Tanah runtuh berlaku melalui proses gelongsoran dan pergerakan tanah. Terdapat 2 jenis tanah runtuh. Yang pertama ialah aliran perlahan dan yang kedua ialah aliran secara cepat. Apa yang dimaksudkan dengan aliran perlahan dalam tanah runtuh? Aliran perlahan dalam tanah runtuh merujuk kepada pergerakan bahan atau regolit seperti tani dan batuan dari cerun ke bawah cerun secara perlahan akibat tarikan graviti bumi. Aliran perlahan contohnya seperti kesotan dan geseran. Manakala aliran cepat pula merujuk kepada pergerakan bahan atau regolit seperti tani, batuan dan lumpur dari atas ke bawah secara cepat atau tiba-tiba, misalnya aliran tani atau lumpur. Hai semua, ini merupakan bagian faktor-faktor berlakunya kejadian tanah runtuh. Adakah Anda tahu apa yang menyebabkan kejadian tanah runtuh? Terdapat 2 jenis faktor yang menyebabkan berlakunya kejadian tanah runtuh, yaitu faktor alam semula jadi dan faktor manusia. Faktor yang pertama adalah faktor alam semula jadi, seperti aliran air bawah tanah dan geomorfologi. Yang pertama adalah aliran air bawah tanah. Bagaimanakah aliran air bawah tanah menyebabkan kejadian tanah runtuh? Hujan lebat yang menakung air bawah tanah akan membentuk aliran menyebabkan struktur tanah menjadi longgar. Struktur tanah yang longgar akan memudahkan tanah runtuh dengan sendirinya. Kejadian ini biasanya berlaku di kawasan yang bercerun. Misalnya, aliran air bawah tanah di Lebuh Raya sering berlaku tanah runtuh. Gambar ini menunjukkan tanah runtuh disebabkan aliran air bawah tanah. Faktor kedua yang disebabkan oleh alam semula jadi adalah faktor geomorfologi. Gelongsoran berlaku di mana satu cerun yang curam di atas satu permukaan yang mempunyai kekuatan bahan adalah rendah. Di mana cerun semakin landai, dasar cerun yang lebih berat membantu menghadkan tekanan di kedalaman. Perkara ini yang menyebabkan tanah runtuh di suatu kawasan berlaku. Jenis faktor yang kedua adalah faktor manusia, yaitu aktiviti pembangunan dan pengubahsuaian cerun. Faktor yang pertama adalah aktiviti pembangunan di lereng-lereng bukit. Aktiviti pembangunan seperti mendirikan rumah kediaman di lereng-lereng bukit. Aktiviti ini menyebabkan pokok-pokok di lereng bukit ditebang. Kesannya, air hujan akan mengalir dengan deras dan menghakis tanah. Perkara ini akan menyebabkan kejadian tanah runtuh berlaku kerana pokok-pokok yang berperanan sebagai pencengkam tanah telah dimusnahkan. Seterusnya, faktor manusia yang menyebabkan kejadian tanah runtuh adalah pengubahsuaian cerun. Bagaimanakah pengubahsuaian cerun boleh menyebabkan tanah runtuh? Pemotongan cerun biasanya berlaku di jalan raya, pembinaan kejuruteraan dan pembinaan landscape.
Pemotongan cerun ini dijalankan untuk membina bangunan atau laluan kenderaan. Amaran ini mengalihkan sokongan lateral dan melemahkan cerun. Ini akan membawa kepada kejadian tanah runtuh di banyak kawasan. Itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan kejadian tanah runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasir bin Azman ingin berbincangkan tentang kesan-kesan kejadian tanah runtuh di negara kita. Kesan yang pertama kita dapat lihat dalam tanah runtuh ialah perubahan landscape. Perubahan landscape ini berlaku disebabkan tanah runtuh yang dimana kita dapat melihat tanah-tanah tersebut sebelum itu merupakan tanah yang subur, yang seperti biasa yang kita lihat. Tetapi apabila berlakunya tanah runtuh, maka terjadilah sebuah perubahan kepada struktur tanah tersebut yang dinamakan sebagai perubahan landscape. Kesan seterusnya yang kita dapatkan melalui tanah runtuh ialah berlakunya kemusnahan harta benda dan juga kerosakan infrastruktur. Ini disebabkan berlaku kerana apabila berlakunya tanah runtuh, maka daya semua tanah yang runtuh itu akan menghempap rumah-rumah dan merosakkan harta benda manusia dan akan menyebabkan merosakkan rumah, tiang rampu dan sebagainya kepada kehidupan penduduk yang tinggal yang akibat terjejas oleh kemusnahan tanah runtuh tersebut. Kesan yang seterusnya kita dapatkan melalui tanah runtuh ini ialah berlakunya kematian ataupun kecederaan. Ini berlaku kerana apabila penduduk kampung di situ tidak tersengaja menjadi mangsa dalam tanah runtuh dan menyebabkan mereka tidak tersengaja untuk terhempap dalam tanah tersebut akibat kejadian tanah runtuh. Kesan yang lainnya yang berlaku dalam tanah runtuh ini ialah kegiatan harian manusia terjejas. Misalnya mereka tidak dapat melakukan kegiatan pelombongan, pertanian dan sebagainya akibat tanah runtuh, dan ini amat menyukarkan kegiatan ekonomi mereka yang sepanjang hari mereka lakukan. Hakisan tanah juga akan berlaku selepas tanah runtuh ini. Ianya disebabkan tanah runtuh memusnahkan struktur akar-akar bani daripada tumbuhan dan menyebabkan hilangnya kestabilan tanah maupun kesuburan dalam tanah itu. Ini menyebabkan hakisan tanah mudah berlaku dan juga akan membawa kepada gerongsoran tanah dan juga perubahan landscape yang kita dapat lihat melalui kesan tanah runtuh tersebut. Ini juga akan membawakan kepada kemusnahan flora dan fauna dan seterusnya akan memusnahkan kehidupan yang lainnya. Langkah-langkah untuk menangani tanah runtuh di Indonesia adalah memastikan pembangunan terancang dilaksanakan. Seperti yang kita maklum, tanah runtuh berlaku akibat daripada kelongsoran tanah di kawasan lereng-lereng bukit atau cerun. Apabila hujan turun dengan lebat dan masuk ke dalam tanah, sepatutnya akar-akar pokok akan memastikan tanah tersebut tidak bergerak dan kekal di dalam kedudukannya. Jika kita menebang pokok, maka tanah-tanah khususnya di kawasan lereng bukit akan mudah untuk runtuh. Maka pihak berkuasa seperti pejabat tanah, jabatan hutan dan kerajaan wajib untuk memainkan peranan masing-masing dalam memastikan pembangunan terancang dan dilaksanakan. Seterusnya adalah menanam semula pokok-pokok. Langkah ini wajar dilakukan sekiranya tempat tinggal kita atau kawasan yang dibangunkan berada di lereng-lereng bukit. Pokok-pokok bukan sahaja berperanan penting dalam menyedot karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, tetapi ia juga perlu bagi memastikan tanah yang kita pijak kekal pada kedudukannya. Yang ketiga adalah membina sistem peparitan yang efisien di setiap kawasan. Kita hanya perlu memastikan air hujan mengalir ke tempat yang selamat dan boleh ditampung tanpa melibatkan sebarang bencana alam atau kemalangan.
Justru dengan kepakaran jurutera dan tenaga profesional tempatan yang kita miliki, sistem perparitan yang efisien hendaklah dibangunkan dan diselenggara dengan baik. Di kawasan bandar terutamanya, perparitan perlu diselenggara daripada sampah sarap dan daun kering yang akan menyebabkan parit menjadi sumbat. Akibatnya, banjir kilat akan berlaku jika hujan turun dengan lebat. Air daripada banjir itu akan menyebabkan tanah runtuh di kawasan lereng bukit. Oleh itu, dengan membina sistem perparitan yang efisien, tanah runtuh dapat dielakkan. Yang terakhir adalah peranan yang dimainkan oleh syarikat-syarikat pemaju. Syarikat-syarikat pemaju perlulah meneliti secara mendalam mengenai kawasan yang ingin dijadikan lokasi pembinaan. Mereka hendaklah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum melakukan pembinaan di kawasan tersebut. Hal ini demikian adalah untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Maka mereka perlulah mengelakkan untuk membina rumah atau bangunan di kawasan yang berbukit. Hal ini karena kawasan tersebut berisiko untuk berlakunya tanah runtuh.